إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih kita berada dalam keadaan COVID-19. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala buka pintu masjid ataupun rumah Dia untuk kita mari sama-sama beribadat, khususnya pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Daripada COVID-19 yang telah lepas sehingga sampai kepada saat ini, kita dah dengar berita setiap hari update banyak mana orang baru yang lekat penyakit COVID-19 ataupun banyak mana bilangan kalangan orang yang telah mati dengan sebab COVID-19 ini. Salah satu yang kita boleh nak ambil pengajaran ataupun bodrian daripada COVID-19 ini iaitu pengajaran daripada kematian, bodrian cak kuamtai. Kerana kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahawa dunia ini adalah sementara bagi kita sahaja. Nabi SAW telah bersabda kepada sahabat dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di atas dunia ini seumpama kamu dengan orang yang pelik. Jangan seumpama dengan orang ramai-ramai dalam dunia ini ataupun 'abiru sabil, orang yang sedang-sedang duk musafir, iaitu kita sedang-sedang bermusafir pergi kepada akhirat ataupun syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kadang-kadang kita hidup dalam dunia ini kita ralik, kita lalai. Dengan sebab beberapa ataupun banyak perkara yang telah menarikkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun beribadat kepadanya. Dengan sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita ingatkan mati. Satu kali Anas bin Malik radhiyallahu anhu jalan bersama dengan Nabi SAW dan juga nampak keadaan sahabat tu duk ralik, duk suka ramai-ramai, gembira ramai-ramai, sehingganya Nabi SAW sabda kata aktsiru zikra hadhimil ladzat. Hei sekalian sahabatku, ingatlah kamu banyak-banyak ingat kepada benda yang akan mari keratkan
benda yang buat kamu sedap ataupun gembira hidup di dalam dunia ini, iaitu ingat kepada mati yang akan mari putus ataupun akan mari kerak hidup yang kita rasanya sedap dalam dunia ini. Semakin hari semakin sedap, semakin hari semakin kita sangat gembira dengan hidup pada dunia ini. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, orang yang bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sibuk duduk dengan dunia ataupun sehingga mereka lalai, tak ingat, orang panggil tahu hidup bagi mereka adalah dunia ini sahaja. Duduk bagi mereka adalah dunia ini saja, tidak ada hidup kali yang kedua. Maimi orang panggil tahu kankit ataupun kankit banci wi balase, tak ada bagi mereka. Dengan sebab itu mereka usaha, sepenuh usaha untuk nak cari kwamsuk ataupun gembira bagi hidup mereka hanya sekadar dunia ini sahaja. Mereka fikir kata selepas daripada mati tak akan dapat dah. Orang panggil tak mesti kena cari dah kwamsuk dalam hidup mereka dunia ni saja. Mati bahkan habis. Dengan sebab itu mereka usaha sepenuh usaha wak balah mana diri sendiri ni mi kwamsuk mati sud buat setiap perkara walaupun benda itu adalah kena betul ataupun tidak betul, mereka usaha sepenuh usaha. Dan juga apabila sebut mati before dia dengar, fak dia akan kejut, fak dia akan takut, fak dia akan usaha nak lari daripada mati, takut kepada mati. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kematian khamta itu yang kamu telah larikan daripada dia, fa innakum mulaqikum, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan jumpa dengan kamu juga, walaupun kamu nak pergi menusuk celah mana, nak lari pergi tempat mana pun, kematian akan sampai kepada fak kamu. Ainama takunu yudrikumul maut, di mana sahaja fak kamu duduk pada masa itu, mati akan sampai kepada fak kamu. Walau fi burujim musyayyadah, walaupun fak kamu pergi kepada bina yang tinggi, yang kukuh, kematian pun akan sampai kepada fak kamu juga. Manakala orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu ingat mati setiap waktu. Ingat mati sama kepada Allah Subhanahu wa taala menurut wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pesan tak dikata aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Ingatlah kepada benda yang akan putuskan gembiraan ataupun kwamsuk di dalam hidup kamu di dalam dunia ini. Satu kali orang Ansar, sahabat daripada kalangan orang Ansar mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga wisalah kepada Nabi. Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang beriman jenis manakah yang paling baik sekali? Kita hari ini kita tak syak kata kita adalah orang yang beriman kepada Allah Taala, beriman kepada Allah Taala, tapi di kalangan semuanya orang yang beriman, khususnya semasa itu sahabat tanya kepada Nabi, beriman belaka, juru belaka. Tapi orang yang beriman hak mana yang paling afdal sekali, yang paling baik sekali? Sehingga Nabi SAW yang kata ahsanuhum khuluqa, orang yang paling ada akhlak mulia sekali. Akhlak yang paling baik sekali menunjukkan kata dia ada iman. Dengan sebab itu kita dapat daripada hadis ni salah satu faedahnya, nak tengok kata satu orang dia ada iman kuat, hebat ke tak hebat, tengok kepada akhlak dia. Apabila dia akhlak buruk, menunjukkan kata iman dia tu kurang. Apabila akhlak dia mulia, akhlak dia baik, menunjukkan kata iman dia itu hebat dan juga kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Ansar sore ni dia bukan mari tanya kata orang beriman mana saja yang afdal. Soalan yang kedua yang dia tanya kepada Nabi kata, fa ayyul mu'minina akyas? Dan juga selepas daripada itu, ya Rasulullah, orang beriman manakah yang paling cidik sekali? Inilah orang yang cidik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang cidik di sisi manusia di dalam dunia ini.
Nabi SAW dia kata orang yang paling didik dan juga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang beriman yang dia selalu ingat kepada mati banyak sekali. Inilah orang yang paling bijak sekali. Seperti mana satu hadis lagi Nabi SAW kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling bijak, orang yang paling cerdik sekali iaitu orang yang sentiasa muhasabah, kira diri semua. Bagaimana keadaan dia, hubungan dia, ibadat dia, iman dia kepada Allah Ta'ala, ibadat dia kepada Allah Ta'ala pada hari ini. Muhasabah, kira diri semua. Dan juga selalu segera buat tambah ibadat kepada Allah Ta'ala, buat amalan baik kepada Allah Ta'ala untuk jadi bekal sebi yang lancar khamtai. Inilah orang yang paling bijak sekali. Dengan sebab itu Nabi jawab kepada orang Ansar kata aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang beriman yang paling bijak sekali iaitu orang yang banyak ingat kepada mati sekali. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan juga orang yang paling sedia amalan untuk jadi bekal selepas daripada mati banyak sekali. Ulaika humul akyas. Mereka itulah adalah orang yang paling bijak sekali yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Katanya Umar bin Abdul Aziz, seorang as-salafus salih, orang juh pada masa dulu. Umar bin Abdul Aziz ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin Islam yang mana boleh gelar kata Khalifatul Rashid Al-Khamis. Khalifah yang kelima yang paling adil sekali selepas Abu Bakar, selepas Umar bin Khattab, selepas Uthman dan juga selepas Ali, iaitu Umar bin Abdul Aziz yang mati pada tahun 101 Hijrah. Dia katanya dia sebagai pemimpin punam Islam, jadi khalifah pada masa itu. Dia katanya kalaulah hidup aku lupa daripada ingat kepada mati walaupun satu saat, hidup aku akan binasa. Kalaulah aku lupa kepada mati satu saat, satu masa sahaja, setar sahaja, hidup aku akan binasa. Satu kali Umar bin Abdul Aziz dia tidur bersama dengan isteri dia iaitu Fatimah binti Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz khalifah raja, isteri dia anak kepada raja iaitu Abdul Malik bin Marwan, adik kepada raja. Satu kali Umar bin Abdul Aziz kejut, ngigar pada waktu tengah malam, bangun mari menangis, teriak. Sehingga isteri tanya kata, ya Amirul Mukminin, pemimpin kepada sekalian orang yang beriman, pemimpin menangis buat apa, teriak buat apa? Dia jawab kata, aku mengigar kata pada hari akhirat ni Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kumpulan mereka akan boleh masuk dalam syurga, satu kumpulan lagi akan masuk dalam neraka as-sa'ir. Maka aku tak tahu kata aku pada hari akhirat nanti nak duduk di tempat mana di antara dua tempat ini, di antara al-jannah syurga ataupun as-sa'ir neraka, wal iyad billahi min zalik. Itu Umar bin Abdul Aziz selalu ingat kepada mati, selalu ingat kepada hari akhirat, selalu ingat kepada hari yang sebenar, iaitu hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala akan kira, dan juga hidup itulah adalah hidup yang kekal abadi. Dengan sebab itu ulama rakyat kata di antara faedah yang buatkan kita ingat pada mati ni, kalaulah kita selalu sentiasa ingat kepada mati, apa dia yang kita akan dapat? Siapa yang dia man aktsara dzikral maut, siapa yang dia banyak ingat kepada mati, ukrima bi thalathati asya, Allah Taala akan beri dia 3 perkara. Sesiapa yang banyak ingat mati, Allah Subhanahu wa taala akan melia kepada dia 3 perkara. Yang pertamanya ta'jilut taubah, selalu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau ingat mati, kau rasanya taubat, kau rasanya salah banyak, kau rasanya taubat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa taala tak say juga jumpa dengan kita dengan hal keadaan kita ni cemar dengan dosa-dosa. Seperti mana kita tak suka jumpa dengan manusia yang cemar, yang busuk dalam dunia ini ni.
Sama juga Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti tak sejumpa dengan hamba dia mana yang busuk, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat. Syarat yang belum kita nak boleh masuk syurganya iaitu kita pasti kena hapus ataupun kena diampunkan segala dosa-dosa ataupun kesalahan kita. Kalaulah kita hidup dalam dunia ini tak ada nak bertaubat, tak ada nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi kepada hari akhirat belum nak masuk syurga, kena masuk dalam api neraka untuk mengazabkan ataupun dera berlongtot dengan sebab kita buat salah dalam dunia ini dan juga tak ada nak minta ampun kepada Allah taala. Sedikit banyak Allah taala akan hisab habis. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan tak kira dia akan boleh masuk syurga walaupun kesalahan dia banyak. Tetapi kalaulah Allah Subhanahu wa taala nak kira kepada dia, satu-satu Allah taala akan kira dosa kita. Allah Subhanahu wa taala waktu tubik satu dosa kepada kita, tanya, "Ini kamu buat ke tak?" Fayuqarriru bidzunubihi kulliha, dan juga kita akan mengaku kata, "Aku buat sungguh benar dosa-dosa itu." Dengan sebab itu, di antara sebab ataupun benda yang boleh nak tolongkan kita, boleh nak ampunkan dosa, iaitu ingat kepada mati yang menyebabkan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, apabila kita ingat kepada mati banyak, Allah taala akan beri kepada kita iaitu qana'atul qalbi, rasa kata cukup dalam hati kita. Fasayakfikahumullah, cukup hidup kita dalam dunia ini dengan ada Allah Subhanahu wa taala, cukup. Dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, syakara, syukur kepada Allah taala, Allah taala beri pahala. Kalaulah dapat syubha, sabara, sabar, Allah taala akan beri pahala kepada dia. Fasayakfikahumullah. Tak ada boleh buat gapo cuba ataupun manusia mana-mana tak boleh buat gapo mudarat kepada dia kerana dia ada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiganya, nasyatul ibadah. Rasa sedap untuk nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Ingat mati banyak, rasa sedap beribadat kepada Allah Ta'ala. Habis itu Nabi SAW banyak kali apabila semaya, apabila buat ibadat gapo sahaja, Nabi akan pesan kepada sahabat kata, buatlah ibadat kamu ini seumpama dia kata adalah ibadat yang terakhir bagi kamu. Kalaulah semaya, salli muwadda'an, semayalah kamu seumpama kata semaya kamu kali ini adalah kali yang terakhir. Semaya yang terakhir bagi kita. Sama juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Manakala orang yang dia lupa kepada mati, wa man nasiyal maut, dan juga sesiapa yang lupa mati, lupa ingat kepada mati, uqiba bi thalathati asya', dia akan dapat 3 perkara juga dalam hidup dia. Yang pertama sekali, tak bergaduh mana nak bertaubat kepada Allah Taala. Taswifut taubah, tak bergaduh nak beribadah. Orang yang galik dengan dunia, tak ingat kepada mati, taubat bagi dia benda yang tidak ada faedah gapo sikit abot. Lupa terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW minta istighfar kepada Allah Taala. Satu riwayat katanya 70 kali sehari, satu riwayat katanya 100 kali istighfar kepada Allah Taala. Tu Nabi yang Allah Subhanahu wa taala qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah Taala apa habis dosa dia, kesalahan Nabi. Tapi apa satu hari yang kita telah lepas Yusufsi Syumong yang habisnya satu hari, jumpa dalam banci kita tidak ada sikit habuk bancikan kha apa ya tut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam habis, satu hari satu malam habis, tidak ada dalam banci kita yang menyebutkan kata kita hari ini telah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita ingat kepada mati, kita lupa kepada mati menyebabkan kita tak gaduh untuk nak bertaubat kepada Allah Taala. Tarkur ridha bil kafaf, dan juga rasa tak cukup dalam dunia ni. Orang yang tidak ingat kepada mati tak cukup, usaha nak cari tambah sama, keความโลภ nelok dunia ni, tak rasa cukup. Tak rasa cukup dalam dunia ini. Dan juga yang terakhir sekali, at-takasul fil ibadah, rasa malah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, maka marilah kita banyakkan ingat kepada mati. Dengan setiap hari-hari ini kita dengar berita-berita kematian dengan sebab virus corona. Dan juga setiap hari pada sekarang ni 100 lebih sama. Kerana kita
yakin bahawa mati itu boleh nak beri peringatan kepada kita. Kafa bil mauti wa'idha. Sesungguhnya kuanta itu dia boleh jadi satu benda yang boleh nasihat kepada kita, ingatan kepada kita. Dengar berita orang mati satu kali, kita dapat berdirian. Dengar berita satu kali orang mati, kita dapat berdirian. Kita rasa ingat kata hakikat dunia ini adalah sementara sahaja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan juga tidak gapo sikit abuk hidup dalam dunia ini melainkan tipu sahaja. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya pada akhirat adalah hari yang paling baik lagi dan juga paling yang kekal lagi untuk kita hidup di sana nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, walaupun mati boleh nak gerakkan hidup kita yang sangat sedap dalam dunia ini, tetapi ingatlah bahawa walaupun dia boleh nak gerakkan kesedapan kita sedap dalam dunia ini, tapi dia akan tanam kesedapan yang sebenar kepada kita pada hari akhirat. Kerana kuam suk ataupun kuam senuk senang dalam dunia ini dia adalah sementara sahaja, tetapi kuam suk yang sebenar iaitu adalah pada hari akhirat nanti. Setiap kita pada hari ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pada hari ini akan mati, akan rasa kecap mati belaka. Tidak ada siapa yang akan selamat daripada mati. Sehingga Nabi SAW sendiri pun tidak selamat daripada mati. Allah Ta'ala ambil nyawa dia juga. Ingatlah ketika Nabi SAW nak mati, sangat sakit teruk. Semasa setiap orang nak mati ni, satunya kadang-kadang Allah Ta'ala dia mati dengan senyap, tidak ada seksa ke apa sikit habuk. Ini adalah rahmat yang Allah Ta'ala kepada dia. Manakala sesiapa pun yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala semasa dia nak mati, seksa, teraman. Boleh jadi dengan sebab satunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak hapuskan dosa dia sebelum dia nak mati, kembali kepada Allah Ta'ala. Ataupun yang kedua, dengan sebab Allah Ta'ala nak angkatkan darajat dia tinggi di sisi Allah Ta'ala, seperti Nabi SAW. Kalaulah kita ingat hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha semasa Nabi SAW sakit teruk dan juga dekat-dekat nak mati. Aisyah riwayat kata di tangan Nabi SAW ada bekas, satu bekas untuk buh air. Maka Nabi SAW suruh Aisyah dan juga sahabat ni tolong bubuh air, ambil mari kepada Nabi. Nabi ambil tangan celup dalam air dan juga sapuh di muka dia. Dan juga serta katakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kematian ini sangat seksa benar. Nabi SAW wayang seksa. Nabi sendiri rasa seksa, tetapi Allah Ta'ala seksakan Nabi belum nak mati dengan sebab Allah Ta'ala nak angkatkan darajat Nabi SAW. Selepas daripada itu Nabi akik tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, fir rafiqil a'la, ya Allah, bersamalah aku dengan para mereka yang duduk di tempat tinggi, iaitu maksudnya itu para malaikat dan juga para rasul, sehingganya Nabi SAW wafat ataupun mati. Semasa Nabi sakit berat, Fatimah radhiyallahu anha cerita, di antara anak dia yang terakhir sekali bagi Nabi, iaitu Fatimah, mati selepas daripada Nabi 6 bulan. Manakala anak Nabi yang lain semuanya mati sebelum Nabi SAW. Fatimah boleh menyaksi, tengok bapa dia, iaitu Nabi, bagaimana keadaan sakit teruk seksa. Sehingganya perasaan seorang yang jadi anak tak boleh nak sabar kerana tengok kepada bapa dia seksa, sakit benar, sehingga dia kata-kata, ya abah, orang panggil kata sianya belahnya kepada bapa.
tubik satu perkataan, sia belah kepada bapak dia. Sehingga Nabi jawab kepada Fatimah kata, laisa ala abiki kurba yau ba'dal yaum. Hari ini yang terakhir bagi pak kamu, hai Fatimah, yang akan seksa sakit seperti ini. Tetapi selepas daripada hari ini, ba'dal yaum, tidak ada dah seksa gapo bagi pak kamu. Maksud kata, selepas daripada hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan ambil nyawa. Dengan sebab itu yang kita nak sekalinya mati dengan keadaan baik sekali. Walaupun Allah Taala nak menseksakan kita bila nak mati, haraplah seksa Allah Taala itu adalah dengan sebab Allah Taala nak ampunkan dosa kita. Sehingganya kita kelak pergi cari Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti dengan keadaan dosa yang paling kurang sekali sepenuh mungkin, insya-Allah. Manakala orang yang dia kufur, tidak beriman kepada Allah Taala, hak ni yang paling takut sekali. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran kata, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Semasa orang kafir nak mati ni, malakul maut, malaikat yang Allah Taala tang nanti untuk mari nyawa manusia, mari cari dia. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mari katak kepala orang kafir, katak belakang orang kafir, wa dzuqu adzabal hariq, sehingga ambil nyawa dia. Dan juga akhir sekali orang kafir ini boleh merasakan azab pada hari akhirat nanti yang akan bakarkan mereka. Wal iyadzu billahi min dzalik. Dengan sebab itu, hiduplah kita dalam dunia ini dengan seolah-olah kata abirus sabil, sedang-sedang kita nak musafir kepada Allah Taala. Ingat mati banyak dan juga banyaklah kita bertaubat kepada Allah Taala. Jangan jadi seperti orang yang bodoh seperti mana Nabi kata, wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Mereka yang ada harapan nak masuk syurga, tapi duduk dalam dunia ini dengan turut nafsu dia, sehingga tak ada nak beribadat kepada Allah Taala. Dengan sebab itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dia kata, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Kiralah amalan kita sendiri pada dunia ini. Setiap malam kita habis satu jam, cuba kira, hasabu anfusakum, kira amalan kita setiap hari. Sebelumnya kita mati dan juga akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.